Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang Jemaah Khazanah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada episod yang ke-22 ini, sekali lagi Allah mengizinkan kita dengan nikmat kesihatan. Bagaimana semuanya kesihatan teman-teman Khazanah Islam, semoga semuanya dalam keadaan sihat-sihat belaka. Maka pada minggu ini kita nak membincangkan satu lagi tentang siri bagaimana kita perlu mengikuti gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut secara tabiinya, kita harus berusaha mencari obat dan penawar melalui ilmu perubatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia juga menurunkan pada masa yang sama penawar. Hadis kitab Al-Bukhari dalam kitab Tib. Dalam hadis tersebut terdapat petunjuk bahawa kita harus berikhtiar untuk berubat dan wajib berusaha mencari penawar dengan izin Allah. Maka hadis ini memberi isyarat kepada kita perlu mengambil ataupun berikhtiar untuk berubat dan wajib berusaha mencari penawar dengan izin Allah. Dan seterusnya, para doktor dan tabib harus berusaha. Ini memberi satu motivasi kepada mereka harus berusaha. Kerana Nabi SAW telah memberi jaminan. Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan dia pasti menurunkan penawar untuknya. Begitu juga dalam riwayat yang lain, kitab Muslim dalam bab likulli da'in dawa, yang mana Nabi SAW bersabda dalam maksudnya setiap penyakit itu mempunyai obat. Apabila obat itu terpadan, penyakit itu dengan obatnya nescaya akan sembuh penyakit dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah memberi harapan bagi orang yang jatuh sakit. Begitu juga para tabib dan doktor, maka mereka akan terus berusaha mencari-cari rawatan dan begitu juga penawar bagi setiap penyakit, kerana itu sudah menjadi satu jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam keadaan kita pada hari ini, apabila berlakunya penularan dalam fenomena COVID-19 tadi ataupun virus 19, maka penularan ini mempunyai hikmah di sebaliknya agar orang yang jatuh sakit ataupun para tabib dan doktor akan berusaha mencari penawar ataupun vaksin yang sesuai untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan yang kedua, penularan tersebut menunjukkan wujudnya cinta Allah kepada kita. Ujian manusia agar mereka kembali muhasabah, agar mereka kembali mencermin dirinya dan kembali kepada Allah dan jauhkan daripada sifat sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana virus Corona 19 ini adalah sesuatu ciptaan Allah yang begitu kerdil tadi. Ia adalah ciptaan Allah. Maka Allah jugalah akan menurunkan penawarnya dan begitu juga menghapuskan makhluk halus ini. Seterusnya, mengapa kita perlu mengikut gaya hidup sihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
suri teladan yang baik, yakni bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak-banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perjalanan hidupnya, banyak rahsia-rahsia yang tersembunyi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling sihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengobatan Nabi SAW itu mencakupi penyakit jiwa dan penyakit jasmani, luaran dan dalaman. Seharusnya kaum muslimin menghidupkan kembali kepercayaan terhadap berbagai jenis ubat-ubat asli dan pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini banyak terdapat dalam kitab Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi SAW, oleh Syekh Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Maka dari itu kita lihat bahawa perjalanan hidup Nabi SAW menjadi perkara utama bagi setiap Muslim, di mana jelas bagi kita bahawa sirah perjalanan hidup Nabi SAW menjadi prinsip utama dalam hidup kita umat Islam. Maka perjalanan hidup Nabi SAW adalah merupakan tafsiran yang praktikal terhadap Al-Quran itu sendiri. Dan seterusnya, kita lihat di sana mengapa Nabi SAW tidak mudah jatuh sakit. Jadi tentunya ia merupakan satu soalan. Maka kita lihat beberapa gaya hidup Nabi SAW yang diamalkan oleh baginda. Yang pertama, selalunya baginda sebelum solat subuh ataupun masuknya waktu subuh, Nabi sudah bangun. Mereka akan menghadapi Rabbnya dengan mengerjakan solat malam dan sebagainya. Selalunya bangun malam sebelum subuh, dan apabila Nabi bangun sahaja daripada tidur, Nabi akan bersiwak membersihkan dirinya ataupun membersihkan mulutnya sebelum dia menghadap Tuhannya. Kemudian perkara yang kedua, setelah solat subuh, Nabi akan minum madu campuran air hangat. Minum madu asli campuran air hangat. Itulah menjadi satu rutin kehidupan Nabi. Setiap kali Nabi SAW sarapan pagi setelah solat subuh adalah minum air madu ataupun minum madu begitu sahaja. Kemudian itu Nabi SAW akan solat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat ataupun sebagainya. Setelah itu Nabi SAW akan bersarapan, makan 3 biji ataupun 5 biji kurma, ajwa ataupun sebagainya. Nabi akan keluar dari rumah dan berjalan kaki di bawah sinaran matahari. Maka setelah itu Nabi akan pulang, berehat. Kemudian itu Nabi akan lakukan kailulah. Kailulah ini maknanya tidur sebentar sebelum solat zuhur untuk memberi tenaga, untuk membawa ketenangan jiwa, agar Nabi bisa ataupun boleh bangun nanti pada 1/2 malam ataupun 3/4 malam. Setelah itu, apabila setelah subuh, jika Nabi tidak berpuasa, Nabi akan makan makanan yang agak berat sedikit. Jadi makanan Nabi SAW tidaklah sampai memenuhi perut baginda. Nabi SAW akan makan makanan yang seimbang, yang teratur. Sama ada makanan protein, dan selalunya Nabi akan mendahulukan dengan makan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Seterusnya, Nabi sering berpuasa sunnah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat malam dan berpuasa sunnah. Mudah-mudahan kalau kita lakukan 8 perkara ini, kita akan menjadi manusia yang sehat, insya-Allah ta'ala. Pertama, kalau kita lihat kenapa Nabi sering bangun sebelum subuh tadi. Sebenarnya kalau kita lihat budaya ini, orang-orang di China ataupun mereka yang berada di bukit ataupun di sebuah temple, Shaolin Temple tadi.
Kebanyakan di antara mereka itu bangun 4 pagi. Mereka akan meditation. Mereka akan seolah-olah macam melakukan munajat. Kemudian itu barulah mereka akan melakukan latihan untuk mempertahankan diri. Jadi begitulah para sahabat merupakan generasi yang pertama. Kenapa mereka berjaya? Kenapa Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Jadi di antara kekuatan perintah Qiyamul Lail adalah membawa erti pembinaan jiwa yang sungguh tinggi dan berkesan. Membina 4 kekuatan. Yang pertama kekuatan iman, yang kedua kekuatan ikhlas, yang ketiga kekuatan tawakal, dan yang keempat kekuatan sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Begitu juga kajian saintifik telah mendapat bukti bahawa kesan solat malam pada kesihatan. Menurut Profesor Muhammad Saleh, pengaruh solat malam katanya dalam kajiannya terhadap peningkatan daya ketahanan ataupun immune system ataupun dikatakan tubuh imunologik, suatu pendekatan neuroimmunologik menyatakan bahawa solat tahajud ataupun solat malam menguatkan immune system dan daya tahan kita. Jika dilakukan setiap hari dengan ikhlas, akan dapat mengatasi segala macam penyakit dan begitu juga mencegah kanser wa iyazbillah min zalik. Begitu juga solat tahajud mampu memberi tindak balas ketahanan tubuh immune system. Secara perubatan, solat tahajud mampu memberi tindak balas ketahanan tubuh dan begitu juga dikatakan bahawa dalam limfosi ataupun limfosinya yang merupakan pandangan serta motivasi yang positif. Begitu juga tambahan lagi Nabi lakukan di siang hari waktu duha, yakni solat duha, sama ada 2 rakaat, 4 rakaat ataupun lebih daripada itu. Menurut kajian, solat duha dapat memberikan kekuatan pada sendi-sendi tulang kita yang sebanyak 360 ruas tulang menurut sebuah hadis. Diharuskan seolah-olah 360 ruas tulang kita itu diharuskan bersedekah dengan kita melaksanakan solat duha. Sebagaimana sabda Nabi SAW, maksudnya hendaklah masing-masing setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulangnya, yakni setiap ruas tulang tubuh badannya menurut Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Imam Muslim tadi. Seterusnya, Nabi SAW setelah itu akan makan madu. Sama ada minum begitu sahaja, makan begitu sahaja ataupun dicampurkan dengan air hangat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl, fihi shifa'un linnas. Di dalamnya terdapat obat penawar bagi manusia. Sebagaimana orang beranggapan bahawa madu lebah bermanfaat untuk setiap penyakit ataupun penawar bagi semua manusia. Namun Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud fihi shifa'un linnas tidak bermakna bahawa madu itu sesuai digunakan untuk semua orang, kerana kata linnas ditujukan bahawa madu hanya sesuai untuk sebahagian manusia, bukan likullin nas tapi li ba'dhin nas. Jadi bukan untuk semua manusia, yang bermaksud mungkin madu boleh memudaratkan segelintir manusia yang menderita penyakit diabetes kerana makan madu ternak. Dan menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, perbezaan pendapat di kalangan sahabat pada kalimat fihi shifa'un linnas, sama ada ditujukan pada minuman madu ataupun kepada Al-Quran. Namun pendapat yang hampir benar ialah ayat tersebut menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Hasan
Dan Qutadah mengatakan jamhur ulama bahawa perkataan itu ditujukan kepada minuman madu kerana dikatakan fihi syifa dan bukan pada Al-Quran. Kerana ayat tersebut membicarakan tentang kehidupan lebah. Dan begitu juga Sunan, terdapat dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah yang maksudnya sesiapa yang meminum 3 sudu ataupun 3 sedotan madu dalam 3 pagi pada setiap bulan, nescaya dia tidak akan mendapat penyakit. Jadi kalau dia minum madu, walaupun tak disebut 3 sudu tapi 3 suapan madu dalam 1 bulan, nescaya dia dapat melindung ataupun dapat diberi perlindungan daripada penyakit yang kronik tadi. Begitu juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, qal alaikum bisyifa'ain, yakni al-asal wal Quran. Nabi SAW mengatakan manfaatlah 2 jenis penyembuhan dan penawar, yakni yang pertama madu dan yang kedua adalah Al-Quran. Teman-teman sahabat Khazanah Islam, seolah-olah hadis tersebut menggabungkan penyembuhan jasmani dan ilahiyah. Ini pengobatan jasmani dan ilahiyah, yakni ubat yang berkaitan dengan herba-herba dunia, dan bacaan Al-Quran merupakan ruqyah samawiyah ataupun ilahiyah. Seterusnya, yang mana kalau kita lihat mukjizat manfaat madu ni begitu banyak, lebih daripada 20. Yang boleh saya ringkaskan, yang pertama, madu sebagai minuman dan obat luar biasa. Yang kedua, unsur yang dihasilkan oleh lebah itu kandungan nutrisi yang begitu tinggi. Dan yang ketiga, madu juga melarutkan pelembapan yang berlebihan dalam dada kita. Madu amat bermanfaat bagi warga emas, orang yang sudah usia lanjut. Baik untuk orang yang menderita batuk, berkahak. Kalau batuk lama yang berkahak lendir, ia baik kalau dia minum madu. Campur sedikit air suam dan lemon. Begitu juga madu akan menguatkan sistem metabolisme tubuh badan kita dan melancarkan buang air besar ataupun constipation. Yang ke-8, madu juga merupakan pengawet yang baik untuk banyak jenis makanan. Kalau kita nak mengawetkan agar buah-buahan ataupun sayur-sayuran itu dapat disimpan lama, maka disimpan dalam madu lebah tadi. Yang ke-9, madu juga boleh mengurangkan kepahitan obat mungkin yang ada orang nak makan obat pahit, lebih-lebih lagi contohnya habbatus sauda ataupun apa jenis obat, kalau dicampurkan dengan madu ia mudah untuk telan. Dan yang akhir sekali, insya-Allah madu lebah boleh membersihkan hati dan dada. Dan begitu juga di antaranya ialah membersihkan saluran usus kita dan perut kita, insya-Allah. Seterusnya, soalan, adakah penderita diabetes tidak boleh makan madu? Sebenarnya menurut kajian saya, penderita diabetes sebenarnya tidak boleh makan madu ternak. Namun, madu dipercayai dapat mengurangkan risiko penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan begitu juga buah pinggang. Yakni punca utama kerana kelebihan kandungan gula ataupun kolesterol dalam tubuh badan mereka. Sebab tu saluran jantung, arterinya sumbat. Jadi kalau dia melazimkan minum air madu dengan campuran lemon setengah biji setiap pagi dan petang, insya-Allah ia dapat mencairkan kolesterol dalam tubuh badannya. Dengan kita makan madu di samping pemakanan yang seimbang, seperti madu campuran halia ataupun madu campuran dengan lemon dan begitu juga. Ada juga pendapat mengatakan mungkin madu boleh memudaratkan penderita diabetes.
jika dia makan madu ternak. Tapi kalau dia makan madu gunung ataupun madu hutan, insya-Allah ia dapat memberi manfaat yang begitu banyak. Seterusnya, madu mengikut kajian saintifik dapat membantu darah tinggi, kolesterol, penyakit jantung dan strok. Madu menyehatkan sel-sel yang terdapat dalam saluran darah kita. Madu juga meningkatkan HDL, high density lipoprotein, dan menurunkan LDL, yakni kolesterol yang tidak baik. Kerana LDL ini dia mengumpulkan dalam dinding saluran darah kita itu yang dan begitu juga dia dapat melakukan semacam antioksidan, membersihkan saluran darah kita dan kolesterol yang tersumbat di dalam saluran darah kita. Dan begitu juga madu adalah di antara anti-inflammation ataupun peradangan. Dikatakan anti-inflammation tadi. Seterusnya, madu juga memberi tenaga. Madu mentah memiliki kandungan, kalau dibuatkan dia punya kajian, kontennya, kandungannya, yang mana kandungan berupa vitamin, mineral ada 2%. Kandungan air ataupun kandungan gula 80% yang terdapat pada madu. Dan madu yang baik, yang asli, mempunyai 18% air. Selainnya semuanya adalah madu. Selain kandungan sihat tersebut, madu juga merupakan asupan energi dan boleh diserap dalam tubuh badan kita dengan mudah. Lebih-lebih lagi mereka yang mengalami buang-buang air ataupun diarrhea. Menurut satu kajian penelitian dilakukan oleh University Memphis Exercise and Sports Nutrition Laboratory menunjukkan bahawa satu karbohidrat yang baik untuk digunakan sebelum olahraga yang boleh memberi stamina yang kuat adalah dengan minum madu asli. Dan begitu juga kalau mereka yang mempunyai batuk ataupun lendir-lendir di kerongkongannya, kalau diminum madu campur dengan air suam dengan setengah biji lemon diperas dan diminum 1 hari 3 kali, insya-Allah ia dapat melindungi diri kerana madu mempunyai nutrisi yang begitu tinggi dan dapat mencegah antivirus, anti peradangan dan begitu juga antibakteria. Begitu juga dalam keadaan penularan COVID-19 ini, kita sangat-sangat memerlukan vitamin C yang banyak. Maka di antaranya ialah dengan minum madu campuran lemon yang dapat menguatkan sistem pertahanan tubuh badan kita ataupun dipanggil immune system, melawan segala macam penyakit, kuman, virus dan bakteria, insya-Allah ta'ala. Seterusnya, kalau kita lihat yang keenam, Nabi SAW selalu mengamalkan riyadhah. Di antaranya berjalan kaki. Nabi gemar berjalan kaki. Nabi SAW gemar berjalan kaki ke masjid. Nabi SAW gemar berjalan kaki ke pasar. Nabi SAW berjalan di bawah sinaran matahari. Dan Nabi SAW gemar berjalan kaki ke medan jihad. Dalam satu pertempuran ekspedisi dinamakan Zatul Raqa, di mana Nabi SAW dan para sahabat berjalan kaki yang begitu jauh. Nabi SAW juga gemar berjalan kaki pergi menziarahi orang sakit. Kalau ada di kalangan para sahabat yang jatuh sakit, Nabi akan berjalan kaki menziarahinya. Dan begitu juga Nabi SAW gemar berjalan kaki untuk menziarah para sahabatnya. Lebih-lebih lagi menurut sebahagian riwayat, pada setiap Sabtu Nabi SAW akan berjalan kaki ataupun menaiki unta untuk menziarah syuhada Uhud. Dan yang keenam, Nabi SAW apabila setelah berjalan kaki di bawah sinaran matahari, Nabi SAW akan pulang ke rumah dan Nabi akan berehat.
maka berehat sejenak itu dinamakan kailulah, sebentar sebelum sebelum waktu zuhur ataupun condongnya matahari. Jadi tentunya Nabi mendapat menyimpan tenaga, ataupun mereka yang melakukan kailulah, ia dapat menyimpan tenaga agar dapat bangun di 1/2 malam, 3/4 malam untuk melaksanakan qiyamul lail ataupun beribadah di tengah-tengah malam. Dan begitu juga yang keenam, Nabi SAW apabila makan tidak pernah berlebih-lebihan. Nabi sering mengamalkan gaya hidup sihat dengan makanan yang seimbang. Jika menurut tubuh, kita makan untuk sihat dan beribadah, bukan matlamat hidup untuk makan. Kita makan untuk sihat dan beribadah. Namun jika kita makan menurut nafsu, iaitu nafsu untuk makan berlebih-lebihan, maka ia boleh memudaratkan tubuh badan kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Jadi maknanya Islam tak melarang kita makan, asalkan kita makan makanan yang seimbang dan secukupnya. Kerana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat dari Abu Daud, dikatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami adalah satu kaum yang tidak makan selagi kami tidak lapar. Dan apabila kami makan, tidaklah sampai kenyang. Secukupnya untuk menegakkan tulang punggungnya. Dan seterusnya Rasulullah SAW bersabda, bala yang pertama sekali berlaku kepada umat ini ialah sesudah aku, yakni kekenyangan perut. Makan berlebih-lebihan. Sebab apabila sesuatu kaum itu kenyang perutnya, kata Nabi, maka akan gemuklah badannya, lalu akan lemahlah hatinya, dan akan bermaharajalela lah syahwatnya. Hadis Imam Al-Bukhari. Masalahnya adalah berkaitan dengan makan dan minum. Makan minum kita yang tidak teratur terhadap tubuh ataupun nafsu, punca segala penyakit adalah perut. Dan dikatakan bahawa perut itulah sarang segala macam penyakit. Dikatakan al-batnu baitu kullada. Perut itu adalah punca segala macam penyakit apabila kita tidak makan makanan yang teratur. Dan di antara obat yang paling mujarab adalah berdiet. Diet dikatakan adalah obat yang paling istimewa. Maka itu Nabi SAW sering mengamalkan puasa sunnah. Seperti ditegaskan oleh Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Ibn Sunni. Walaupun hadis ini dhaif, dikatakan sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Dengan berpuasa, kamu akan diperolehi manfaat secara biopsychosocial, berupa sihat jasmani, rohani dan sosial. Rahsia kesihatan yang dijanjikan dalam berpuasa inilah yang menjadikan daya tarik para ilmuwan untuk meneliti dan membuat kajian aspek-aspek kesihatan. Di antara kajian saintifik yang telah dibuktikan dalam puasa ini, di mana mukjizat puasa ataupun membuat tubuh badan menjadi lebih sihat. Manfaat puasa sangat banyak untuk kesihatan tubuh badan kita telah teruji. Sama ada di kalangan umat Islam dan begitu juga para pakar-pakar kesihatan dan doktor di Eropah. Hal ini kerana puasa dikaitkan dengan proses detoxification ataupun detoksifikasi atau pengeluaran zat racun dari dalam tubuh badan kita. Dan terlebih dahulu apabila kita berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, yang dapat membuat tubuh badan kita menjadi kuat dan sihat. Berikutnya manfaat puasa bagi kesihatan tubuh badan kita. Begitu juga
Dengan kita lazimkan berpuasa, ia menjaga kesihatan jantung daripada pembuluh darah kita. Jadi telah terbukti dalam kajian saintifik, sakit jantung merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Jadi dengan kita mengamalkan berpuasa seminggu 2 kali, sebulan 3 kali, kerana puasa memiliki kesan yang baik untuk kesihatan jantung kita dan saluran jantung kita. Ketika kita berpuasa, tubuh melakukan peningkatan HDL, high density lipoprotein, dan penurunan kolesterol untuk kesihatan jantung kita dan pembuluh darah. Jadi kolesterol plaque ataupun dalam arteri kita, saluran darah akan hilang. Dan seterusnya kita lihat penurunan berat badan. Dengan berpuasa juga, mengapa Nabi SAW dan para sahabat sering mengamalkan puasa-puasa sunnah adalah untuk membantu untuk meringankan tubuh badan dan menurunkan kadar kolesterol yang boleh mengakibatkan penyakit serangan jantung ataupun dikatakan heart attack. Wa iyazbillah min zalik. Maka seterusnya, mengikut kajian saintifik, apabila kita mengamalkan budaya berpuasa, insya-Allah ia dapat mencegah daripada diabetes yang disebabkan kerana tingginya kadar gula dan kolesterol yang terdapat dalam tubuh badan kita. Dengan kegiatan berpuasa, dengan kita dapat mengurangkan lemak, gula dan berbagai-bagai macam makanan dan minuman. Seterusnya yang mana kita lihat gaya hidup Nabi, gaya perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengobatan moden sebenarnya tidak ada bercanggah. Sebagaimana metod terbaik dalam mengatasi berbagai macam penyakit. Contoh-contohnya ubat-ubat tradisional Islam seperti madu asli, jintan hitam, habbatus sauda, raihan, cuka buah, korma, buah tin dan buah zaitun, air zam-zam, kismis yang kuning, nabis, ini minum jus kismis dan herba-herba tradisional. Dalam masa yang sama, kita juga perlu menggabungkan pengobatan Nabi SAW dengan pengobatan moden. Jadi pengobatan dengan menggunakan alternative medicine ataupun complementary medicine termasuklah pengobatan Nabi SAW dan begitu juga obat-obat tradisional Islam, dan ini telah diakui oleh WHO, World Health Organization telah mengakui complementary dan alternative medicine yang daripada kandungan herba-herba asli. Dan akhir sekali, marilah kita ambil 10 doktor syifa yang terbaik. Yang pertama adalah amalkanlah tilawatul Quran kerana ia merupakan syifa untuk kesihatan roh, jiwa dan begitu juga syifa untuk tubuh badan kita. Dan amalkanlah minum air mineral yang sihat, amalkanlah amalkan madu asli, dan begitu juga yang keempat, tidur, rehat yang cukup, dan sekali-kali kita berjalan kaki setiap hari untuk menghirup udara yang segar. Yang keenam, berjemur di bawah sinaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap hari selepas duha. Yang ketujuh, amalkanlah puasa-puasa sunat. Yang ke-8, makanan yang seimbang. Makanlah, minumlah, janganlah berlebihan. Yang ke-9 adalah amalkan habbatus sauda. Sama ada dalam bentuk kapsul dan begitu juga biji-bijiannya ataupun minyak habbatus sauda mengikut aturan makanan yang betul. Dan akhir sekali, gabungan kita amalkan minum minyak zaitun dan buah tin. Kalau kita amalkan setiap pagi minum organic extra virgin olive oil, satu sudu, insya-Allah nescaya ia dapat memberikan kita kekuatan dan menghapuskan kolesterol dalam tubuh badan kita dan meningkatkan kita punya high density lipoprotein. Maka amalkanlah gaya hidup sihat Nabi SAW. Marilah sahabat-sahabat khazanah Islam, kita mengubah gaya hidup kita dengan mengamalkan 10 perkara
syifa yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bertemu sekali lagi pada episod yang ke-23, yakni kuliah Khazanah Islam. Semoga sihat-sihat belaka dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan. Marilah kita akhiri dengan doa. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari wa tahhir qalbi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.